Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ISC 101 Akhlak Islamiyah. Pada kali ini saya akan terangkan perbezaan antara akhlak, etika dan moral. Dan apa maksud akhlak, apa maksud etika dan apa maksud moral dan apakah perbezaan antara satu dengan lain. Kita akan cuba bincangkan selepas ini. Secara umumnya, slide pada kali ini, saya akan cuba untuk menerangkan perbezaan akhlak, etika dan moral. Dan semoga nanti pelajar dapat juga memahami perbezaan tersebut. Dia juga dapat menjelaskan perbezaan tersebut, apakah akhlak, apakah etika dan apakah moral. Baiklah, saya akan mulakan untuk menerangkan definisi etika ataupun takrifan etika. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud hukum ataupun adat resam ataupun kebiasaan ataupun budi pekerti. Maksudnya mana-mana perlakuan manusia, perihal perilaku manusia itu kalau dia merujuk kepada adat resam, kebiasaan, maka ia adalah dalam hukuman ethos itu sendiri. Seterusnya, menurut Ghazalba, etika merupakan teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik ataupun buruk sejauh yang dapat ditentukan akal. Nilai-nilai yang dipandang baik oleh etika itulah yang disebut moral yang baik. Manakala nilai-nilai yang dipandang buruk oleh etika ia disebut moral yang buruk ataupun tidak bermoral. Maknanya boleh difahami di sini bahawa pertimbangan situ dia menggunakan akal fikiran, begitu juga melalui pengalaman seseorang itu ataupun sesebuah masyarakat itu. Kalau mereka menganggap perkara itu satu yang baik, maka ia dikira sebagai moral yang baik. Tetapi kalau mereka nilaikan ataupun pertimbangkan perkara itu dengan akal fikiran mereka dipandang satu yang buruk, maka ia adalah perkara yang termasuk dalam perkara yang tidak memoral. Seterusnya kita boleh faham di sini mengenai definisi moral pula. Kata moral dari bahasa Latin, kata dasarnya mores, iaitu kesusilaan, adab, sopan santun, tradisi dan sebagainya yang menentukan piawai ataupun norma ataupun standard kelompok tertentu. Jadi dia ada standard tertentu untuk menilaikan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah disebut sebagai moral. Dari satu segi pula, moral ini mempunyai hubungan dengan etika, iaitu kedua-duanya berkaitan, saling melengkapi antara satu sama lain. Peraturan masyarakat yang terdiri daripada tata susila ataupun tata tertib masyarakat. Maknanya, apabila dibincangkan etika, maka ia juga tak langsung kita akan membincangkan mengenai moral. Maksudnya bahawa benda yang sama tetapi kita lihat dari sudut yang berlainan. Selanjutnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perbezaan akhlak, etika dan moral. Dia mesti ada sesuatu yang berbeza. Kenapa dia berbeza? Dan perbezaan itu melahirkan pemahaman ataupun definisi yang berlainan di antara satu dengan yang lain. Okey. Di sini kita boleh lihat perbandingan akhlak, moral dan etika. Yang pertama kita lihat akhlak itu. Akhlak itu perkataan akhlak daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya sumber rujukannya adalah wahyu, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi perkataan moral, ia adalah bahasa manusia, bukan wahyu. Jadi begitu juga dengan etika, tidak ada wahyu ataupun garis panduan berupa sistem yang menilai tindakan lahiriah manusia. Jadi kedua-dua istilah ini, moral dan etika itu daripada manusia ini sendiri, daripada pertimbangan akal manusia, bukan bersifat wahyu. Manakala akhlak itu pula ada daripada wahyu Allah SWT disampaikan pada Nabi Muhammad yang ditunjukkan ataupun diajar kepada umat Islam itu sendiri, sama ada dalam bentuk Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey, selanjutnya kita lihat perbezaan yang kedua, iaitu akhlak itu bersifat mutlak.
sempurna dan tetap, iaitu penilaian dibuat oleh Allah SWT, iaitu selaku Al-Khaliq, pencipta manusia itu sendiri, bukannya manusia. Manusia tidak mencipta akhlak, manusia bukan mewujudkan akhlak itu sendiri, tapi dia mengambil dari sumber Al-Quran itu, sumber hadis itu untuk dia jadikan sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Sementara moral pula, penilaian berdasar kehendak masyarakat, bersifat relatif, subjektif dan sementara. Maksudnya bahawa ia tidak kekal dan dia tidak tetap, tapi dia lebih berubah-ubah berdasarkan kedudukan masyarakat itu sendiri. Zamannya apa kes ataupun insiden yang mereka hadapi, maka ia akan berubah berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Begitu juga dengan etika, iaitu penilaian atas kehendak manusia tertakluk kepada perubahan masanya, kedudukan, geografinya, zamannya dan sebagainya. Jadi dia tidak tetap. Jadi kedua-dua ini, moral dan etika, sifatnya tidak tetap. Dia adalah subjektif. Dia terbuka untuk perubahannya. Sebaliknya bagi akhlak pula, dia tak ada sifat tetap, maka ia sempurna, sifatnya absolut. Oleh kerana itu perlunya contoh akhlak yang absolut itu bersifat daripada dulu, sekarang, akan datang diterima sebagai akhlak. Contohnya berbuat baik ataupun berlaku jujur, kejujuran itu ataupun bersifat amanah daripada dulu, sekarang dan akan datang, maka ia tetap lagi dinilai sebagai akhlak yang tetap, yang kekal selagi mana manusia itu wujud. Okey, seterusnya perbandingan yang ketiga, akhlak ini sifatnya adalah sempurna, iaitu meliputi semua aspek kehidupan manusia. Sama ada dalam berakhlak terhadap Tuhannya, terhadap sesama manusia, terhadap alam semula jadi dan lain-lain lagi. Maksudnya bahawa akhlak itu sifatnya melingkupi seluruh kehidupan manusia dan tidak ada satu pun yang tertinggal. Sementara moral pula dia tidak sempurna. Sama juga dengan etika, sifatnya tidak sempurna. Bahkan moral itu terbatas kepada hubungan manusia sahaja, tidak membabitkan ketuhanan. Jadi hal moral, hal etika itu tidak dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, Tuhan dengan manusia. Ia adalah hanya hubungan manusia dengan manusia sahaja. Okey. Seterusnya kita lihat perbandingan akhlak, moral, etika dalam iaitu di sini dijelaskan bahawa akhlak itu satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia. Maksudnya perkara yang nampak dan perkara yang tidak nampak. Jadi zahir itu dari segi penampilan diri, dari segi cara dia berjalan, dan itu dah akhlaknya. Kalau batin itu berupa dari segi apa yang tersimpan dalam hatinya, dari segi keimanannya, dari segi apa yang dia fikirkan, dari segi keyakinan, itu bersifat batin, ataupun spiritualitinya memang tidak nampak. Tetapi nak nyatakan di sini sistem yang menilai tindakan itu bersifat zahir dan batin manusia, itu lengkap, satu yang komplit setnya. Bagi moral pula merupakan satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia sahaja, iaitu apa yang manusia persembahkan di khalayak ramai, itu yang nampak oleh manusia, tidak dikaitkan dengan dalamannya, iaitu dari segi sudut keimanannya, dari sudut keyakinan dirinya. Begitu juga etika. Etika ini menilai tindakan lahiriah manusia. Jadi kedua-dua moral dan etika itu yang nampak. Kita nilaikan apa yang nampak, yang zahir daripada apa yang manusia itu lakukan. Seterusnya pula kita lihat akhlak itu mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di dalam hati manusia, dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia sangat lengkap satu dengan lain. Sementara moral pula mencakupi hal-hal berkait dengan pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia, dengan hubungan manusia dengan manusia sahaja. Dia tidak dikaitkan dengan hubungan dengan Tuhannya, tetapi mencakupi hanya hubungan manusia dengan manusia. Begitu juga dengan etika. Etika mencakupi pemikiran, perasaan dan niat sesama manusia dan makhluk. Seolah-olah moral dan etika itu hampir sama. Dan kedua-dua ini versus kepada akhlak. Tidak sama dengan akhlak. Akhlak itu lebih luas cakupannya, lebih mendalam kupasannya. Okey. Kita sambung lagi perbandingan ataupun perbezaan antara akhlak, moral dan etika.
Kalau dari satu sudut, nilai akhlak ini nilainya tetap, tidak berubah mengikut kehendak manusia. Ataupun perubahan masa, ataupun tempat, ataupun geografi. Dan mana kita berada, baik di Arab Saudi ataupun di alam Melayu, maka akhlak itu ada tetap, tidak akan berubah. Tetapi kalau moral dan etika, kita lihat bahawa dia tidak tetap, sentiasa berubah tertakluk kepada kehendak masyarakat, perubahan masa dan di mana ia berada, lokalitinya, dia akan merubah ataupun tidak sama standard tertentu terhadap moral itu sendiri ataupun nilainya. Jadi begitu juga dengan etika tidak tetap, terdapat pencanggahan, kemudian bersifat teori, jadi tidak bersifat hukuman. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana akhlak itu tiada pencanggahan antara kehendak, akhlak dan syariat. Bahkan kedua-dua ini akhlak, syariat, begitu juga akidah saling lengkap melengkapi antara satu dengan lain. Seolah-olah bahawa kesinambungan antara akhlak dan syariat dan akidah itu adalah perkara yang telah ditunjuk dalam agama yang merupakan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa akhlak itu merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau terlihat moral dan etika itu kadang-kadang wujud percanggahan antara moral dan undang-undang. Begitu juga berkenaan dengan etika itu tidak bersifat hukuman, hanya pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh individu ataupun organisasi. Ia bersifat protokol semata-mata. Di sini secara langsung kita sangat melihat perbezaan yang nyata antara akhlak dan dua sifat dua elemen yang lain iaitu moral dan etika itu. Baiklah, kita lihat contohnya, contoh perbezaan dalam amalan, dalam praktis antara akhlak dan moral. Contoh yang pertama, gambar yang pertama iaitu perempuan yang bertudung dengan perempuan yang tidak bertudung memakai skirt yang singkat. Menurut Islam, adalah wajib untuk menutup aurat. Jika tidak menutup aurat, dianggap tidak berakhlak. Melanggar peraturan Allah Subhanahu Taala, tidak mengikuti lunas-lunas agama. Tetapi kalau moral, ia tidak jadi masalah. Sebab itu bagi orang Islam yang lebih penting di situ ialah tuntutan agamanya. Kehendak syariat itu sendiri melampaui akhlak. Kalau akhlak itu dibolehkan biasa saja tetapi dia lebih daripada itu iaitu memenuhi tuntutan agama itu sendiri. Seterusnya, kita lihat perbezaan antara akhlak dan moral. Di sini boleh difahami bahawa pergaulan bebas itu, kalau menurut perspektif barat, sudah menjadi lumrah, menjadi tabi'i, menjadi kelaziman bagi mereka, tidak jadi masalah. Penilaian barat terhadap pergaulan bebas itu adalah dianggap bermoral, tidak menyalahi budaya mereka. Tetapi dalam Islam, dia ada kaedah-kaedah tertentu, ada tata cara tertentu, sudah pasti menjelaskan bahawa pergaulan bebas itu tidak diterima. Ia termasuk dalam perbuatan tidak berakhlak. Kerana Islam telah sangat-sangat jelas menyatakan bahawa tidak boleh melakukan ataupun bergaul secara bebas. Memang ada batasan antara lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Tidak boleh berlaku pergaulan antara perempuan dengan lelaki secara bebas kerana ia akan membuka kepada perkara fitnah dan juga menunjukkan kepada akhlak yang tidak baik. Seterusnya, kita lihat perbezaan antara akhlak dan moral juga iaitu dari segi cara bersalam. Bersalaman lelaki perempuan yang bukan mahram diharamkan dalam Islam. Walaupun tujuannya adalah untuk merapatkan hubungan kemanusiaan. Tetapi dari aspek moralnya, kalau berdasarkan pertimbangan moral, ia tidak jadi masalah. Ia tidak ada satu perkara yang diiktiraf sebagai satu yang baik. Oleh kerana itu, kita boleh faham bahawa masing-masing antara akhlak dan moral itu ada beza yang sangat jelas. Kalau moral itu dia menggunakan pertimbangan akal, pertimbangan pengalaman manusia, tetapi kalau akhlak itu berdasarkan daripada syariat Islam itu sendiri, berdasarkan wahyu Allah SWT sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah daripada Allah SWT sendiri. Sebab itu orang Islam itu pun perlu taat dan menjaga akhlak itu sendiri, apatah lagi apabila dalam hubungan, dalam perkara-perkara interaksi ataupun bermuamalah di antara satu sama lain yang melibatkan golongan lelaki dan golongan perempuan. Ada batasan-batasan yang perlu dijaga dan dipelihara. Dan sebagai akhirnya,
Pada kali ini saya telah jelaskan perbezaan antara akhlak, etika dan moral. Mudah-mudahan para pelajar dapat menangkap ataupun memahami ataupun mengenal pasti dan bentuk-bentuk perbezaan tersebut. Supaya nanti kalau dia bersama masyarakat, kalau ditanya tentang perbezaan ataupun sebagainya, dia boleh menjelaskan kepada pihak yang lain ataupun menulis dalam peperiksaan mengenai perbezaan antara akhlak, etika dan moral. Itu sahaja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.